Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik, pencipta, pentadbir sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga pada pagi ini kita dapat kembali menyambung bacaan kita pada kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, pada kitab yang menghimpunkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, yang mana dia merupakan darjat hadis yang paling sahih daripada hadisul ahad. Ini setelah daripada hadis mutawatir, maka hadis ahad. Hadis ahad yang paling sahih adalah muttafaqun alaih. Jadi kitab kita ni menghimpunkan hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Maka alhamdulillah, Allah rezekikan kita dapat berdamping dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan tanda cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak hidup sekali dengan Nabi terlepas waktu dah. Nak berjihad bersama Nabi terlepas waktu dah. Nak duduk dalam majlis ilmu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlepas waktu dah. Sebab kita ni usahakan sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, generasi ke berapa belah dah lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sudut masa memang kita ni terkemudian, tetapi dari sudut cinta kita insya-Allah berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar termasuk dari golongan yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas rasa cinta itulah, walau kita tak dapat hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha untuk mendengar mutiara-mutiara kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Al-Imam Tirmizi, siapa yang ada kitab hadis dalam rumah dia, seakan-akan dalam rumahnya ada Nabi yang hidup dan berjalan. Bererti dia ni seolah-olah hidup dengan Nabi jugalah, sebab dia dengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka, kita boleh tahu melalui hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebahagian daripada tanda cinta, dan inilah menjadi sebahagian atau menjadi kewajipan kepada umat untuk mengetahui apakah yang telah disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia merupakan wahyu dari Allah. Dia merupakan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi berbahagialah bagi mereka yang mendengar hadis, dan rugi dan sangat-sangat rugilah mereka yang meninggalkan hadis. Kadang-kadang hari ni orang suka kepada amalan Islam, tapi dia lupa bahawa dari sudut akidah, kepercayaan, bahawa kita beriman dan kita percaya tidak ada orang yang lebih baik amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru dalam beramal kena kembali kepada hadis,
kena kembali kepada Nabi. Kerana i'tiqad kita, baginda lah orang yang paling Allah sayang, baginda lah orang yang paling besar pahala dia dan paling baik ibadatnya, dan baginda merupakan contoh teladan buat kita. Kalau tak jadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, tak ada maknalah dia jadi rasul kita. Kalau semua pakat kata tak apa, hak Nabi tak royak apa, hak Nabi tak ajar apa, kita boleh buat. Tak ada maknalah baginda sallallahu alaihi wasallam jadi rasul, utusan Allah kepada kita, kepada sekalian umat. Sebab kalau kita tak nak ambil ajaran baginda dan tak nak jadikan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kita untuk senantiasa baca hadis. Selain daripada kita baca Quran, kita juga senantiasa baca hadis. Quran tu yang utama. Jangan baca hadis tak baca Quran pula, terbalik pula. Orang baca Quran tak baca hadis, tak kena dah. Orang yang baca hadis tak baca Quran lagi tak kena. Hak kena baca dua-dua. Kerana dia adalah dua sayap yang patut ada pada setiap mukmin. Berterbanglah dengan dua sayap itu, itulah baru dia faham agama ni dengan betul-betul. Baik, alhamdulillah hari ni kita berada pada hadis yang ke-610 dah. 610 dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, bab fadli ikhfa'is sadaqah, pada bab keutamaan menyembunyikan sedekah. Keutamaan menyembunyikan sedekah. Ataupun ditulis bab keutamaan sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Hadis yang ada dalam bab ini ialah hadis yang masyhur. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh al-imamul 'adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabathum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aynahu, muttafaqun alaih. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab az-zakah bab man jalasa fil masjidi yantadhiru as-salata wa fadlil masajid. Baik, hadis yang berkaitan dengan bab menyembunyikan sedekah ialah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan orang yang akan mendapat naungan Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itulah pada hari kiamat, waktu manusia duduk di padang mahsyar, mereka duduk di bawah matahari, sejengkal di atas kepala mereka. Yang ini sangat dekat di atas kepala mereka. Hari itu hari yang panas, semua manusia berharap adanya teduhan buat mereka. Tiba-tiba Nabi SAW kata, hari tersebut tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Dan pada hari tersebut ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ini. Yang pertama ialah al-imamu al-adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Dia duduk di nombor 1 sekali dari sudut sebutan di sinilah. Pemimpin yang adil. Sebab apa? Sebab kalau dia adil, kebaikan dia tu pergi kepada ramai orang. Sebab tu golongan salaf berkata, kalau aku ada doa yang mustajab,
aku akan doakan kepada pemimpinku. Doa yang mustajab, aku akan doakan kepada pemimpinku. Siapa dia? Sufyan Ats-Tsauri ke siapa, lupa dah sebut. Sebab apa? Sebab kalau doa kebaikan tu untuk aku seorang je dapat kebaikan. Tapi kalau doa tu kebaikan pergi kepada pemimpin, ramai orang yang akan dapat kebaikan. Ramai orang yang akan dapat kepada kebaikan mereka. Jadi semoga Allah Ta'ala mentaufikkan para pemimpin kita untuk kebaikan. Golongan yang kedua, pemuda yang rajin beribadat kepada Allah. Wa rajulun nasha'a syabun nasha'a fi ta'atillah. Pemuda yang membesar dalam keadaan rajin beribadat kepada Allah. Ini juga, kenapa disebut syabun? Syabun ni remaja. Remaja, syabab, orang remaja. Kenapa remaja ni disebut di sini? Sebab umur remaja adalah umur mencabar. Jadi siapa yang guna umur remaja ni dalam ketaatan kepada Allah, dia mendapat keistimewaan lebih daripada orang tua yang guna umur dia untuk ketaatan kepada Allah. Sebab apa? Sebab orang tua dia berasa dah dia nak mati. Kemudian orang tua ni dia dah hilang dah dia punya kekuatan. Kalau nak hiking naik gunung tak boleh dah, pakai tak larat dah kita. Jadi duduk masjid jelah. Kalau orang ajak main golf, tua dah dulu main golf tak apa, kau tak sakit pinggang. Lah ni nak hayung 3 kali hayung berasa sakit dalam pinggang. Jadi duduk di masjid jelah. Apa saja nikmat zaman muda, zaman remaja ni lah hak suka sekali buat. Masa ni lah dia nak bermain, masa ni lah dia nak bergembira, nak macam-macam aktiviti dia boleh buat pasal dia ni muda. Tiba-tiba dia guna umur muda dia dalam ketaatan kepada Allah. Maka dia ni ada kelebihan berbanding orang yang tua dalam ketaatan. Sebab apa? Sebab ujian dia lebih. Sebab ujian dia lebih. Membesar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi beruntunglah para remaja yang beribadah kepada Allah. Sebab dia beribadat dalam keadaan dia masih lagi banyak benda yang dia boleh buat. Tengah banyak-banyak benda tu, dia pilih untuk beribadat kepada Allah. Maka ganjaran Allah kepada mereka lebih daripada orang lain. Yang ketiga, seorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Golongan yang ketiga, seorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Yakni dia ni melazimi masjid lah. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid ni maknanya hati dia sentiasa bertaut dengan masjid, dia melazimi salat berjamaah di masjid. Jangan rindu dia saja, saya rindulah nak pergi masjid. Lepas tu orang azan, dia pun sembahyang kat rumah. Zaman dulu PKP, tak boleh datang, masjid ditutup. Oh, saya rindulah ke masjid. Apabila masjid buka, tak sapa juga dia ke masjid. Jadi ni rindu saja. Rindu dalam hati je. Tapi tak pergi masjid. Yang dimaksudkan di sini ialah orang yang hatinya senantiasa ingat kepada masjid, iaitu melazimi salat berjamaah di masjid. Melazimi salat berjamaah di masjid. Hingga kalau dia pergi mana-mana pun, dia nak semayang berjamaah di masjid. Melainkan dalam keadaan masyaqqah, dia musafir, hujan yang lebat, dia tak boleh pergi. Tapi hujan lebat pun zaman lah ni boleh pergi lagi. Baru ni saya bincang dengan Ustaz Abu Mubarak masalah tentang bila kita pergi bantu orang banjir kan, bantu orang buat misi banjir, dan terutama masa hujan macam ni. Apa sebenarnya hukum jamak solat dalam hujan? Ataupun kita ni hukum jamak solat tanpa musafir. Apa dawabit dia? Makna kayu ukur yang membolehkan seseorang itu
jamak solat waktu tidak musafir. Musafir kita tahu dia adalah masyaqqah dan dia boleh jamak, boleh qasar. Sekarang ni ada jamak tanpa qasar, tak musafir tapi jamak. Maka salah satu daripada sebab jamak kepada batu solat ialah hujan. Kerana hujan. So perbahasan dia, hujan yang macam mana boleh pergi jamak? Kerasa hujan je jamak sembahyang. Dia kata pandangan ulama dalam masalah ini, sebab asas kepada jamak ni masyaqqah. Masyaqqah makna kita susah. Kita susah. Berarti kalau orang tu dia balik rumah dia maghrib, hujan yang lebat, dia tak datang, tak boleh sampai balik solat Isyak. Maka orang yang tak boleh sampai tu, mereka lah orang yang jamak. Sedangkan imam ataupun orang yang boleh duduk dalam masjid, dia boleh pergi, dia boleh balik, dia boleh tak ada masyaqqah, maka dia salatlah maghrib pada waktu dia, Isyak pada waktu dia. Tak boleh tiba-tiba je hujan nak jamak. Tak, dia kembali kepada masyaqqah. Masyaqqah ni makna kesusahan. Maka atas sebab itulah bila kita pergi cuci banjir masa misi banjir tu, masa tu kita cuci sampai zuhur dah habis dah. Nah, kita duk sibuk-sibuk kerja, kata nak jamak ke tak jamak. Kita kata kalau tengok keadaan kita ni tak berapa teruk mana, tak payah jamak lah. Ya, tapi kalau orang tu tiba-tiba dalam masalah berkait banjir, lepas daripada tu nak kena cuci rumah dan sebagainya, payah, masyaqqah bagi dia, maka nak bawa barang dibenarkan dia untuk jamak dalam keadaan masyaqqah yang berlaku. Tapi kalau dia ni tak ada masyaqqah berat mana, tak payah jamak lah. Sama cuba doktor, walaupun tak hujan tak gapo, tiba-tiba dia ada operation sejak daripada zuhur sampai kat maghrib, nak buat macam mana? Maka dia jamak lah salat dia, tapi jamak dalam keadaan tamam lah. So isunya di sini ialah masyaqqah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hati dia terikat masjid. Tapi kalau ada tiba-tiba masyaqqah dia tak pergi, yang tu tak apa. Yang tu mudah-mudahan tidak termasuklah ataupun tidak mengeluarkan dia daripada sifat cinta masjid. Daripada sifat cinta masjid. Sebab orang yang betul-betul hati dia ni cinta masjid, dia tak akan tinggal melainkan solat di masjid. Kita ni pun rasa malu. Saya ingat Ustaz Abu Mubarak juga cerita, seorang yang dia kenal lah, di Sabah tu. Saya pernah cerita dah, mungkin kita lupa. Hari tu hari hujan. Maka dia ni dengan anak-anak ni, ipar berapa semua ni, pergilah keluar ke bandar. Bandar, ayah dia kata dah, kalau boleh kak balik, jangan lewat-lewat lah, belum asal lah balik. Pasal ayah nak pergi semayang berjamaah, nak pergi masjid. Jadi ayah dia ni masa tu naik wheelchair. Wheelchair kena tolak pergi masjid. Sampai hari kejadian tu, dia pun duduk di bandar, lewat hujan, jam. Jadi jalan pun jam, hujan pun lebat. Dia pun pergi sampai terlewat. Tak sempat balik sebelum asar. Tapi balik tu tidaklah lewat sangat. Masa tu orang dah azan. Dia pun dalam hujan tu pergi, nak sampai rumah tengok ada seorang tua merangkak. Duk merangkak nak pergi masjid. Bawa satu plastik kering satu, isi baju kering. Satu duduk dalam. Tengok-tengok, ya Allahu Akbar, ayah dia. Mertua dia kata. Nak pergi juga masjid, pasal apa? Pasal hati dia memang nak semayang ke masjid. So ni sifat orang yang hatinya terikat dengan masjid. Walaupun kita kata masyaqqah tu patut dia tak pergi dah. Dia boleh ambil dah masyaqqah hujan tu. Tak boleh pergi, tak ada orang nak bawa juga ke masjid. Tapi oleh kerana hati dia nak pergi juga,
merangkak pergi ke masjid dalam hujan. Anak-anak kata Allahu Akbar, malu. Tak. Dia orang pergi minum-minum, duduk-duduk. Okeylah adik-adik balik dah. Ayah ni pergi masjid merangkak. Dia berhenti-berhenti ambil ayah dalam hujan tu pergi ke masjid lah. Tapi nak sebutnya, hati yang terikat dengan masjid. Walaupun dia ada masyakkah tak pergi dah. Tapi kerana dia nak pergi, hati dia nak pergi juga, dia pergi. Ini orang yang mana duduk dalam bayangan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Okey. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai kerana Allah, baik ketika bertemu ataupun berpisah. Dua orang, qalbuhu mu'allaqun bil masa'ib, wa rajulani tahabbani fillah. Bertemu dan berpisah kerana Allah. Wa rajulun da'athum ra'atun, seorang lelaki yang diajak oleh perempuan bangsawan yang cantik untuk berzina. Diajak oleh wanita, wanita ni ada kedudukan dan ada kecantikan. Bila sebut ada kedudukan dan ada kecantikan, wanita ni ada ajak untuk berzina. Kenapa diberikan kalimah zata mansibin wa jamal, ada kedudukan dan cantik? Kedudukan ni adalah rasa selamat. Kerana wanita yang berkedudukan tidak akan diganggu walaupun dia melakukan perbuatan yang salah. Dia ada tempat tertutup, dia ada bangsawan. Mana dari sudut keselamatan tak berlaku, tidak bimbang. Yang kedua, zatu jamal, dia ada juga kecantikan. Yang mana faktor luaran membantu dia berzina, faktor dalaman diri dia juga mengajak dia untuk berzina. Sebab wanita tu cantik. Jadi orang ni diajak untuk berzina dalam keadaan faktor dalaman dia pun nak, faktor luaran pun dia rasa selamat, maka dia dalam keadaan yang sangat memungkinkan dia untuk berzina. Tiba-tiba dia kata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Walaupun wanita tu cantik, bangsawannya lagi, tiba-tiba dia kata, aku takut kepada Allah. Lalu dia tinggalkan zina. Orang ni berada di bawah naungan Allah hari akhirat kelak. Itu yang ke 5. Keempat dah. Keempat. Kelima dah. Yang keenam. Wa rajulun tasaddaqa, dan seorang lelaki yang bersedekah biyaminihi, atau tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimalu. Seorang lelaki bersedekah dengan rahsia sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Oh, dahsyat. Tangan dia ni boleh cabut ke lagu mana? Tangan kanan, tangan kiri tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Waktu dia sedekah tu tangan kiri dia tak pergi ke mana? Dia bagi sirah mubalaghah. Contoh yang menunjukkan betul-betul sifat sembunyinya. Sehingga tangan dia pun tak tahu apa maknanya orang paling dekat dengan dia. Tangan dia takkanlah dia tinggal satu, dia pergi sedekah satu, tak. Tapi nak sebutnya, orang yang anggota, orang paling dekat dengan dia pun tak tahu sedekah dia. Suami dia pun tak tahu kalau isteri infak. Kalau suami infak, isteri pun tak tahu. Orang lain tak tahu, dia saja yang tahu. Ada orang bila dia meninggal baru zahir sedekah dia. Ada orang bila dia meninggal baru orang tahu bahawa selama ni dialah yang bersedekah. Sebelum dia meninggal orang tak tahu pun dia. Itu dahsyat. Maka orang ni pahala dia besar kerana dia menyembunyikan sedekah. Dan keutamaan menyembunyikan sedekah kerana dia lebih membantu dalam keikhlasan. Dan menyembunyikan sedekah ni banyak cara lah.
Banyak cara. Ada orang pergi campur diam-diam letak dalam tu. Zaman kita ni mudah dah. Masuk dalam akaun diam-diam. Duduk tu dalam akaun diam-diam je duduk situ. Orang pun tak tahu siapa dia hak bagi. Dia pun tak bagi tahu orang siapa dia hak bagi. Jadi dia bersedekah secara diam-diam. Orang tak tahu. Jangan pula dia sedekah tu orang tak tahu. Hari kejadian dia pula pergi pukul gambar. Ni sedekah saya. Kita pun bimbang juga lah ni kan. Lah ni bila sedekah kena ambil gambar belakang. Kita ambil gambar tu sebab nak tunjuk ke penginfak. Mudah-mudahan Allah jagalah hati. Hak penginfak sedekah ambil gambar dia sendiri. Riak kalau kita contoh kata. Berat dah. Kita ni kalau riak dengan hak sedekah orang lagi berat. Makna sedekah tu bukan sedekah kita. Orang lain sedekah. Kita je ambil gambar je. Tiba-tiba tak ambil gambar tu riak mari kat kita. Seolah-olah kita sedekah. La ilaha illallah. Lagi berat daripada hak tadi ya. Tu kena bimbang. Jadi ambil gambar tu tujuan ke apa? Biarlah betul hati tu ambil gambar nak buat report kepada orang hajat infak. Gitu tak apa. Amalan ni kan. Orang infak banyak, kita pun buat program kena ambil gambar. Tunjuk kepada siapa? Kepada penginfak. Hati kita tu kena jaga. Biarlah kita ni betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni. Kita nak kepada sedekah yang sembunyi-sembunyi. Dan yang seterusnya. Yang ketujuh, dan seorang orang yang ingat kepada Allah ketika bersendirian sampai bercucuran air matanya. Ni payah ni. Duduk sendiri mengalir air mata. Ramai-ramai boleh duduk sendiri-sendiri. Ramai-ramai ustaz tu buat lagu sikit, ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Kita pun hak duduk seorang tu payah. Hak duduk seorang tu kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Tengah-tengah tu takut kepada Allah mengalir air mata. Yang ni paling antara paling payah jugalah. Baik, jadi hadis ke-610 ni berada dalam bab apa? Keutamaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi zaman kita ni mudahlah. Mudah-mudahan Allah Taala terima. Masuk je akaun mana-mana hak ada. Letak hak bulanan pun ada setengah tu dia pun tak ingat-ingat dia dah set up dah sedekah bulanan. Tiap-tiap bulan bank hak masuk automatik. Dia pun tak ingat-ingat dah. Jadi mudah-mudahan sedekah yang begitu Allah Taala terima dan membesarkan ganjaran pahalanya. Baik. Dan satu lagi, bila sedekah macam tu, sedekah kedai-kedai dalam akaun ni tak nampak kita. Dan kalau kita nak bawa juga nak sembunyi, jangan kata kita sedekah. Gunalah nama-nama NGO ke, nama pihak-pihak ketiga yang tidak menunjukkan bahawa sedekah tu kita. Mana kita kata ni sedekah daripada Fulan bin Fulan atau daripada NGO Fulan bin Fulan. Ada seorang sahabat yang saya kenal, alhamdulillah, ahli sedekah. Sedekah dia sampai ke luar negara. Dia tubuh satu yayasan, kawan-kawan dia juga. Tapi dia kata biasanya sedekah tu daripada zakat perniagaan dia lah, dia beri sedekah. Tapi orang tak tahu pun itu adalah daripada syarikat dia. Cuma orang anggap ni adalah collection orang ramai sebab dia guna bawah nama NGO dan sebagainya. Padahal boleh kata 95% duit dia belaka. Cuma dia tak nak bagi nampak benda tu. Jadi ada orang buat yayasan untuk jadikan saluran derma. Ada orang buat yayasan untuk jadikan saluran infak masuk. Ada orang tubuh yayasan sebab dia nak collect duit. Ada orang tubuh yayasan atau NGO sebab dia nak keluarkan duit. Jauh beza tu. Setengah tu dia ambil pula collection, dia kata kita ni kalau ikut bank negara ni boleh ambil berapa? 30% ke 35%? 30%. Jadi dia ambil sumbangan, aim dia nak 30% tu. Ada orang tubuh yayasan tujuan dia untuk collect duit.
Ada orang tubuh yayasan sebab nak keluar duit. Pasal apa? Dia tak nak bagi nama dia. Dan ramai juga orang-orang macam tu. Masya Allah. Tujuan apa? Supaya bila keluar tu atas nama orang lain. Tidak atas nama dia. Dia berniat untuk menyembunyikan infak dia. Jadi kita pilih pada orang yang jenis menyembunyikan. Ada setengah-setengah tu memang jadikan saluran untuk ambil. Dia kata kalau kita tubuh yayasan, kita boleh collect ambil 30%. Jadi tu sumber pencarian dia. Yalah kalau dia tak ada kerja lain tu tak apalah. Tapi kalau dia jadi ada kerja lain, lepas tu nak tubuh pula, jadi macam kalau betul-betul pengurusan tu tak apa. Ada setengah tu ambil, kita tak payah ambil lah 30. Ambil 15 kau, ambil 10 kau. Even ambil 5 pun betul-betul cukup untuk kita punya usaha kita kan. Apa pun sedekahlah dengan cara yang sembunyi. Baik. Bab yang seterusnya, hadis yang ke-611. Bab bayani anna afdala sadaqati sadaqatus sahihis syahih. Hadis ke-611. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajra faqala sallallahu alaihi wasallam anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulquma qulta li fulan wa qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang datang dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sedekah yang manakah yang lebih besar pahala dia?" Sedekah macam mana lebih besar pahala? Okey. Maka ada pahala ni sedekah sama sedekah tapi pahala beza dengan yang lain. Orang sedekah sama RM10 tapi pahala dia tak sama. Jadi sahabat faham bab ni. Jadi sahabat tanya, sedekah yang macam mana pahala paling besar sekali? Okay? Sedekah mana paling besar sekali? Sebelum ni kita pernah baca hadis tentang 1 dinar yang infak fi sabilillah. 1 dinar merdekakan hamba. 1 dinar, apa lagi? Tentu 4 dinar, dinar keempat, sedekah kepada ahli keluarga. Nabi SAW kata yang paling besar pahala adalah sedekah kepada ahli keluarga. Itu dalam bab kepada siapa kita nak sedekah. Jihad mana orang paling besar pahala. Jadi sahabat ni tanya lagi, sedekah macam mana pada sisi kita lebih besar pahala dia. Jadi kata Nabi SAW, engkau bersedekah dalam keadaan sihat, bakhil, takut miskin, dan mengharapkan kaya. 4 perkara. Kalau benda tu ada dalam diri kamu, saat tu kamu sedekah, kamu besar pahala. Pertama, sedekah dalam keadaan kamu masih sihat. Yang kedua, sedekah dalam keadaan kamu sayang kepada harta tu. Bakhil tu makna sayang harta tu lah. Harta tu kamu sayang. Kamu sihat dan kamu sayang harta tu sehingga kamu bakhil nak bagi ke orang. Yang ketiga, dalam keadaan kamu takut miskin. Maknanya kalau hak bagi ni adalah hak ni hak sayang, hak ni je hak tinggal. Kalau bagi jatuh miskin. Jatuh miskin. Wa ta'mulul ghina, dan dalam keadaan kamu berharap kekayaan. Kalau ada ni, hak ni je hak ada. Kalau bagi takut fakir, dan kalau bagi tak boleh nak menambahkan kekayaan. Kita nak kaya, hak ni lah modal kita ni. Oh tengah tu kak, tengoklah poket
Aku bagi ni dalam persimpangan. Dalam persimpangan. Kita sendiri nak guna sebab kita masih sihat. Harta ni pula kita sayang. Kalau kita bagi jadi miskin. Kalau kita tak bagi, boleh jadi bertambah kekayaan dengan sebab dia. Jadi dia punya fikir, bismillah, tawakkaltu ala Allah, pejam mata, bagi. Pejam mata tu bagi. Lillahi ta'ala, bagi. Maka sedekah dalam keadaan begitu, besar pahala dia. Kebanyakan orang, waktu sehat, tak apalah, aku nak guna lagi harta aku. Waktu dia bakhil, tak apalah, bagi hak lain dulu. Hak ni hak aku sayang. Kemudian, takut miskin, tak bagi. Takut mengharapkan kaya, simpan. Tiba-tiba, dia pun tak bagi. Sampai bila? Sampailah waktu umur dia tua, hampir meninggal. Lalu kata Nabi SAW kata, dan jangan menunda sehingga ruh sampai ke terongkok halqum lah. Waktu akan mati, lalu dia berkata, untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian. Padahal kekayaannya di waktu itu sudah pun berpindah ke tangan ahli waris. Jadi Nabi kata, jangan tangguh sedekah sehingga waktu nyawa duduk di kerongkong. Bila nyawa duduk di kerongkong, mulalah dia kata, aku nak bagi hak ni kepada anak sekian. Aku nak bagi hak ni kepada anak sekian. Nak bagi hak ni pula kepada hak sekian. Kata Nabi, tak payah bagilah sekian dan sekian. Pasal apa? Kamu tak bagi pun memang jadi hak dia. Wa qad kana li fulan. Waktu tu memang jadi hak dia dah pun. Kalau tak bagi sekalipun. Jadi waktu kita ni nak bagi, bila nak bagi harta, waktu tak ada lah. Tengah sehat, tengah kaya, tengah susah, hak tu lah Allah Ta'ala nak uji kita. Makin besar pengorbanan dia, makinlah besar pahala dia. Makin besar pengorbanan, makin besar pahala. Cuma itulah kita ni, bahagian contingency tu ada semua. Dalam kepala kita mikir, kita ni kena ada bajet contingency. Panggil apa? Contingency tak? Bajet kecemasan. Lepas tu, orang pula pakar-pakar keuangan pula kena kata, kita ni saving kena ada 2 kali ganda daripada gaji bulanan. Kalau 5 kali ganda ke berapa? Makna kalau ada berlaku gapo-gapo, kita ada 6 bulan untuk survive. Kalau ada gapo-gapo, kita ada 3 bulan untuk survive. Kalau setakat kita saving kita ada 1 bulan je untuk survive, mana tak, keuangan kita tak mantap lagi lah. Itu ilmu dari sudut apa? Dari sudut ahli ekonomi. Dari sudut ahli ekonomi. Tapi kalau dari sudut agama, kalau kita sedekah, kita ada banyak ni, sedekah banyak kita ada. Dan of course lah, kena tengok keadaan juga. Dari sudut hadis yang lain, Nabi SAW larang sahabat tu sedekah sampai peringkat meninggalkan anak-anak dalam keadaan fakir. Sebab dia tu, hak tu sedekah yang paling utama. Ni tak kita dah cukup makan apa semua ada, kemudian ada orang lebih berhak dan ada lebih orang yang lebih berhajat daripada kita. Saat tu lagu mana? Ini bajet kecemasan saya dah ni. Orang hak kita tengok tu soal kecemasan, hak tu pun makan tengah tak ada makanan. So kita nak sacrifice ke tidak? Yang tu di saat itulah Allah uji kita. Dia tak fikir dah kecemasan ke tak kecemasan, bajet saving ke tak saving. Dia fikir lelah ni dia ada dia boleh makan, dia tak ada dia tak boleh makan. Yang lebih menarik lagi, ada orang yang tak ada makanan, tak ada apa. Tiba-tiba diberikan kepadanya harta, dia boleh kongsi pula dengan orang lain.
yang tu besarlah pahala dia. Jadi ambillah faedah, bersegeralah dalam sedekah. Ada panggil saving, alhamdulillah, boleh. Tapi kalau ada orang lebih memerlukan kepada kita, kita tengoklah nilai. Ada keperluan kita, kita simpan untuk keperluan kita. Kalau tak ada keperluan, kita dok fikir, dok fikir 10-20 tahun lagi. Duit aku lah ni aku nak guna 20 tahun lagi. Kita pun tak tahu sempat ke tak sempat guna 20 tahun. Kalau kita tak sempat, mana duit tu memang jadi hak orang. Melainkan kita memang nak guna. Depan hari ni nak kena bayar hutang sekian. Ada depan kita, yang tu kita dahulukan. Sebab tu dalam hadis yang lain bab rezeki ni kan, ambil faedah daripada burung kan, Nabi SAW kata, lau tawakkaltum hadis mata lupa. Kalau kamu bertawakal kepada Allah seperti lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau betul kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Nescaya Allah rezekikan kepada kamu seperti mana dia merezekikan burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dia pergi ke dalam keadaan lapar, dia balik dalam keadaan kenyang. Kata dia ulama, masalah burung, kenapa Nabi SAW bagi contoh tawakal burung? Pertama, sebab burung ni, dia pergi, dia balik, dia hanya balik makan hari tu je. Dia makan. Lepas tu kalau dia nak balik pun dia letak dalam pipi dia je. Apa yang dia nak bagi makan ke anak-anak dia tu, dia kunyah sampai kat sarang. Dia ada cangkuk dia apa semua. Tapi tak ada lah waktu dia terbang petang tu, dia bawa di kaki dia tu. Tak ada. Kan? Dia tak ada kata masa dia balik sarang tu ada dekat kaki dia tu benda hak dia ambil hari tu dia bawa balik ke sarang, tak ada. Burung ni dia tak bawa balik makanan dia, melainkan ada dalam pipi dia untuk bagi ke anak-anak dia. Mana setiap hari dia pergi. Kenapa dia tak bawa balik? Isu dia. Kenapa dia tak bawa balik? Kerana dalam hadis tu Nabi SAW sebut dia bertawakal kepada Allah dengan keyakinan besok dia pergi pasti ada rezeki dari Allah. Pasti ada rezeki dari Allah. Kerana Allah telah menjamin rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu pun yang melata di atas muka bumi melainkan Allah dah jamin rezeki dia. Sehingga keajaiban kalau kita tengok, janin dalam perut ni, dia dapat rezeki melalui mana? Tali pusat mak dia. Tapi kalau telur, hak ayam duduk mengeram tu, tiba-tiba daripada telur jadi anak ayam. Mari kat mana dia punya rezeki? Daripada anak ayam, tiba-tiba daripada telur, tiba-tiba jadi anak ayam. Daripada mana datangnya daging, tulang, darah, semua tu nak kepada sumber khasiat lah. Kalau kita tak cukup zat lah. Kalau baby tu ada tali pusat. Sehingga Allah Ta'ala, kita ni ada pusat. Siapa kau mati pun sipel lagi tanda kita dengan mak kita. Tu tanda dia tu. Pusat kita tu lah tempat masuk makanan kita waktu masih bayi dulu. Tapi kalau telur, ada tali pusat? Tak ada. Mak ayam tu pergi duduk je atas tu. Duduk tenggek. Kalau dia tak duduk, tak jadi anak ayam kan? Tapi kalau dia duduk, jadi anak ayam. Mari daripada mana masuk kulit telur tu? Kita tengok tak ada lubang telur tu. Tidak lain dan tidak bukan kerana Allah dah jamin rezeki dia.
Allah dah jamin rezeki dia. Kalau Allah Ta'ala kata ada rezeki, ada lah. Jadi nak praktik sedekah paling utama ni kena combine dengan keyakinan kepada rezeki Allah. Orang yang nak bersedekah dalam keadaan yang kita sebutkan tadi, 4 perkara. Sehat, bakhil, takut fakir, harap kaya, tidak akan berlaku keadaan ni orang bersedekah melainkan dalam hati dia ada keyakinan kepada Allah, Tuhan empunya rezeki yang jamin bagi dia, aku akan ganti dengan yang lebih baik. Kalau tidak, dia tahan situ. Pasal apa? Dia takut fakir. Kalau aku bagi ni, fakir aku ni. Kalau aku bagi ni, tak cukup kekayaan. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ke bab yang seterusnya ni ada 1, 2, 3 hadis. Kemudian panjang pula tu hadis. Boleh lagi? Boleh lagi lah, sikit lagi. Bab yang seterusnya, bab bayani anna yadal ulya khairun min yadis sufla wa anna al yadal ulya hiya al munfiqah wa anna sufla hiya al akhir. Bab tangan di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah, dan tangan di atas adalah yang memberi, tangan di bawah adalah yang menerima. Hadis ke-612. Hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'ala al-minbar wa dhakara as-sadaqah wat-ta'affuf wal mas'alah al-yadu al-'ulya khairun min al-yadi as-sufla fal-yadu al-'ulya hiya al-munfiqah was-sufla hiya as-sa'ilah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar, baginda menyebut sedekah dan meminta-minta dengan bersabda, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan tangan di atas adalah yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Jadi beza orang yang memberi dengan yang meminta. Kata Nabi SAW, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Dan dalam hadis ini juga Nabi SAW kata, wabda biman ta'ul. Tak apa lagi. Yang ke 613. Hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqati an dhahri ghinan wa man yasta'fif yu'affahu Allahu wa man yastaghni yughnihi Allah. Muttafaqun alaih. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tangan di atas dan atas lebih baik dari tangan di bawah. Dan wabda biman ta'ul, dahulukan kerabatmu. Kita nak sedekah pun dalam hadis ni, dahulukan ahli keluarga. Ahli keluarga lah yang paling patut kita sedekah. Dan ini juga menunjukkan apa hak kita dah baca sebelum daripada ni, infak kita pada ahli pada ahli keluarga dikira sedekah. Infak kita pada ahli keluarga dikira sedekah. Sama ada infak suami terhadap keluarga dia, infak yang wajib pun dikira sedekah, atau infak isteri kepada ahli keluarganya juga dikira sedekah. Okey. Infak hak suami hak wajib, infak isteri hak sunat. Nah, isteri kata tak apalah bang, saya bantu. Infak juga dikira pahala. Sedekah besar juga pahala. Kita dah bincang dah pada perbahasan sebelum daripada ni. Jadi bertepatan dengan hadis ni, wabda biman ta'ul, mulakan sedekah daripada siapa yang kamu kena tanggung. Itulah daripada tanggungan kamu, daripada ahli keluarga.
Okey. Dan sebaik-baik sedekah itu dari kekayaan yang berlebihan. Dari kekayaan yang berlebihan. Iaitulah dari orang yang cukup. Sedekah yang paling baik dari orang yang cukup. Maknanya sedekah yang paling baik yang mana kita sedekah tidak menyebabkan kita pula meminta-minta. Allah Ta'ala kata dalam ayat surah Al-Isra, wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha. Allah Ta'ala kata, jangan kamu jadikan tangan kamu terbelenggu di tengkok kamu, maknanya bakhil. Wala tabsutha kullal basti, jangan pula kamu luaskan seluas-luasnya. Fataq'uda maluman mahsura, setelah daripada itu kamu pula yang menjadi dihina dan terbeban. Jadi jangan kita sedekah sampai perikat kita pula kena meminta-minta. Jadi maksud di sini sebaik-baik sedekah ialah orang yang mencukupi. Sebaik-baik sedekah orang mencukupi. Jangan dia sedekah sehingga dia terpaksa meminta-minta. So tengok, nak balance daripada hak tadi, hak kita kata bersedekah dalam keadaan tak sayang kepada harta, kena balance juga sedekah, jangan sampai kita pula meminta-minta. Sedekah sampai kita tengok, tak ada dah kita nak makan. Kita pula kita tanya orang, ada tak makanan? Padahal tadi kita ada makan. Jadi sedekahlah. Sedekah. Kita makan, dia pun makan. Jangan sampai kita sedekah, kita pula kena pergi minta kepada dia. Baik. Dan maka Allah sesiapa yang menjaga kehormatan diri, yakni tidak meminta-minta, maka Allah akan mencukupinya. Demikian pula siapa yang merasakan sudah cukup, maka Allah akan cukupkannya. Ini siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Okay. Jadi makna apa di akhir ni? Hadis ni berkaitan dengan larangan meminta-minta. Kerana apa? Barang siapa menjaga dirinya dari hal yang haram dan meminta-minta, Allah akan jaga dia. Hadis ni berada dalam bab keutamaan ataupun tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan kita akan ada bab tentang bab larangan meminta-minta. Cuma hadis ni boleh membawa kepada makna yang sama. Iaitu kita tidak meminta-minta kepada manusia, itu lebih baik. Kalau kita cukup pergi minta dengan orang, tak kena dah. Ni maknanya dia tak cukup pun dia tak minta. Orang yang menjaga kehormatan diri, maknanya dia tak ada tapi dia tak minta. Kan sehari 2 hari ni tengah viral cerita Abang Viva. Dengar tak cerita Abang Viva? Abang Viva dari Melaka. Dia ni buat misi banjir, ada buk sebiji, kereta Viva. Kereta Viva tu pun pinjam hak ayah dia. Buk dia kan? Enjin buk pun pinjam. Ada duit masa tu, bawa duit datang KL RM50 dia ada. RM25 beli barang minyak, barang apa? RM20 beli barang-barang makan, RM30 beli minyak. Minyak buk. Marilah dia bantu orang banjir di Seri Muda. Lepas tu bantu orang banjir, jadi viral cerita dia. Bila cerita jadi viral, dia pun tak minta untuk dipuji. Hak terbaru baru ni, rupa-rupanya dia ni tak kahwin lagi, umur 28 tahun. Jaga anak yatim 2 orang. Anak kakak dia dah meninggal. Dia jaga anak kakak dia 2 orang. Dengan mak ayah dia lah. Duduk dengan mak ayah dia. Dia duduk dengan mak ayah dia. Tolong jaga anak kakak dia. Kereta tu, kereta asal tu, kereta kakak dia lah. Bagi ke ayah dia. Jadi dia pinjam kereta tu. Menariknya dia ni, dia tak usia kalau orang bantu dia. Tak nak.
Dia buat live orang ni dalam TikTok, dia buat live, orang pakat bagi duit kat dia. Cepat-cepat dia tutup live dia tu, kemudian duit orang bagi tu pun dia pergi sedekah pada mangsa banjir lain. Orang yang memang Masya Allah, tengok tuannya macam tu je. Tapi orang ni hatinya kaya. Hati dia kaya. Dia tidak berhajat kepada bantuan manusia. Malah dia nak bantu manusia. Padahal dia bukan orang yang senang pun. Nah, dia bukan orang senang pun. Dia orang biasa, orang kampung biasa. Oh, kalau kita kak, nah, orang nak bagi ahlan wa sahlan, boleh beli kereta baru sendiri. Dan selama ni pakai kereta ayah, kalau beli, bukan setakat tu, ada orang nak bagi kereta kepada dia. Oleh kerana dia kata tak nak pasal apa? Payah maintainer nanti. Dia kata saya bukan orang senang. Orang tu nak bagi 4x4 kat dia. Dia tolak. Oi kata. Orang yang hati dia kaya. Hati dia tu kaya. Orang nak bagi dia tak nak, dia rasa dia cukup dah. Dia boleh bantu pula orang lain. Larangan meminta-minta. Orang lain kena larang minta. Dia ni orang bagi pun dia tak nak. Ni hati dia kaya ni. Orang yang contoh the real story hati dia kaya. Dan contoh-contoh yang lain pun banyak. Cuma hak ni kerana dalam sehari dua ni dia lah hak paling dalam bab misi banjir lah. Kalau orang dalam Facebook dia keluar misi banjir, akan ada lah cerita Abang Viva ni. Kalau dia ni duk layan cerita lain, tak keluar lah dalam tu. Dia muka Facebook dia ni cerita pasal hak dia tengok kan. Baik. Akhir sekali, last hadis dalam bab ni. Hadis ke-614. Okey. Hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma qala ya Hakim inna hadha al-mal khadiratun hulwatun faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi wa man akhadhahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi kalladhi ya'kulu wa la yashba' al-yadul 'ulya khairun min al-yadus sufla faqala Hakim faqultu ya Rasulullah walladhi ba'athaka bil haqq la arza'u ahadan ba'daka shay'an hatta ufariqa ad-dunya fakana Abu Bakr radhiyallahu anhu yad'u Hakiman ila al-'ata' faya'ba an yaqbalahu minhu thumma inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyahu فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي متفق عليه. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, seorang sahabat ni, dia berkata, aku pernah minta sesuatu kepada Nabi maka diberi. Dia minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu dari harta, Nabi bagi. Bila dah dapat sekali, dia minta lagi, aku minta lagi. Kemudian diberi lagi. Kemudian dia minta lagi, kemudian diberi lagi. Dah ada dapat, nak lagi. Ada dapat, nak lagi. Dapat, nak lagi. Lepas 3 kali dia minta, 3 kali Nabi beri, dia minta lagi. Lalu Nabi SAW kata, ya Hakim, harta ini menarik dan indah. Inna hadzal mal hulwatun atau khadiratun hulwah. Khadirah ni kalau hijau. Hijau ni maknanya tengok pada pandangan mata tu kita tertarik semua. Khadiratun hulwah tu pun manis, berasa nak makan semua. Mata pun tengok nak, kecap pun rasa sedap. Harta ni sifat dia lagu tu. Bila kita tengok orang tak ada, kita nak. Bila ada dengan kita, kita rasa manis. Sifat dia. Maknanya senantiasa jiwa kita ni nak kepada harta. Lalu Nabi kata kepada Hakim, waktu Hakim ni minta harta, ya Hakim,
inna dunya khadiratun hulwah. Siapa yang ambil dia dengan tanpa rakus, nescaya akan diberikan keberkatan untuknya. Dia ambil harta tanpa rakus, maka dia akan diberkati. Dan sesiapa yang mengambilnya dengan tamak, maka dia tidak akan berkat baginya. Jadi bukan larangan ni memiliki harta, tapi larangan tamak pada harta. Ada tak sahabat kaya? Ada. Uthman bin Affan kaya. Tapi orang macam ni diberikan hati yang sejahtera. Hati dia tidak terpengaruh lah dengan harta yang dimiliki. Cuma nak dapat orang lagu tu payah lah. Nak dapat orang lagu tu payah. Siapa yang ambil dengan tamak akan hilang keberkatan. Bagaikan orang yang makan tidak kunjung kenyang. Cari nak lagi, tak kejar-kejar, tak dapat. Kalau orang lukis karikatur tu, dia kata duit ni dekat depan, lepas tu kayu duduk di atas belakang dia tu, letak duit dia nampak depan. Dia duduk kejar je padahal. Lagi dia kejar, lagi duit tu pergi jauh. Pasal apa? Ada kayu tu duduk kat belakang dia. Dia pun kejar, lagi dia kejar, lagi pergi jauh lagi. Jadi kerja dia sibuk duduk cari hak tu je. Jadi siapa yang ambil dengan sifat tamak tidak akan diberikan keberkatan. Tidak pernah rasa cukup. Seperti orang yang makan tapi tak kenyang. Makan lagi, nak lagi. Tak pernah cukup. Padahal kalau dia tengok keadaan diri dia ni, ada belaka dah, orang lain tak ada. Tapi dalam hati dia tetap rasa tak cukup. Kereta ada, rumah ada, pakaian ada, makanan cukup. Gapo lagi dia nak? Tapi oleh kerana dalam hati dia ni sifat tamak pada harta tu masih ada, dia kata tak cukup. Macam kita lah. Kalau ada duit dalam bank kurang pada 1,000, berasa tak ada cukup, tak ada duit. Tengok kurang dah ni. Berapa kurang tu? Tahu paras kritikal dia kurang. Turun daripada paras kritikal. Berapa paras kritikal? 1,000. Dah start bimbang dah pasal apa? Pasal hak selama ni ada lebih daripada 1,000. Turun pada paras 1,000, rasa bimbang. Orang lain ada RM10 dalam bank tu pun rasa syukur. Mana beza dia? Kekayaan yang ada di dalam hati. Kekayaan yang ada di dalam hati. Malah ada orang harta beribu-ribu pun oleh kerana sifat tamak ni rasa tak cukup sama. Ada 10,000 rasa tak cukup. Ada 100,000 rasa kita akan sampai dalam bab ni. Bab tapi kita tak sempat baca lah. Di mana anak Adam ni kalau ada 1-2 bukit daripada emas, dia tetap nak lagi yang ketiga. Pasal apa? Sifat tamak yang ada dalam hati dia. Jadi Hakim bin Hizam dia cerita hadis ni setelah Nabi SAW tegur dia minta dengan Nabi harta. Bagi sekali, minta lagi. Bagi 2 kali, minta lagi. Bagi 3 kali, minta lagi. Memang ada orang jenis lagu ni. Kalau kita pergi musim banjir, ada orang sampai hari minta. Ada dah pun minta lagi. Sampai satu tahap di rumah dia tu bertambah makanan. Tak habis. Ada. Ni beza antara orang yang kaya dengan orang yang fakir. Kadang-kadang orang kaya hatinya kadang-kadang orang yang kaya hatinya fakir. Kaya dirinya, fakir hartanya. Ada orang fakir hartanya tapi kaya hatinya. Hak tak nak ialah fakir harta dan fakir hati. Dia tak ada. Betul dia tak ada susah. Kemudian orang bagi kat dia. Dia pun dapat ambil, dia pun simpan kat rumah dia. Orang bagi lagi, dia pun ambil, disimpan kat rumah dia. Orang bagi lagi, memang dia asal susah.
tapi dia tidak memiliki kekayaan dalam hati dia. Sampai apa ke akhir sekali, di rumah dia bertambung stok makanan yang orang bagi. Sampai 2-3 bulan, berkulak lah, naik bubuk lah, apa semua, tak ada makan. Orang luar ni tak tahu dalam isi rumah dia ada apa. Sebab tu kadang-kadang menjadi satu dilema juga pada orang yang nak bagi. Sebab apa? Sifat di akhir zaman ni, orang nak berlaku. Asal benda free je, nak. Asal benda free je, nak. Walaupun kadang-kadang dia ambil tu, dia pun tidak berhajat kepadanya. So kena pandai-pandai lah. Kita pun dalam dilema. Kita bantu orang nak berlaku bagi free. Bawa totu 100 habis. Bawa beras 100 guni habis. Bawa ke apa lagi? Habis. Kalau bagi duit, habis juga. Jadi, kita nak apa? Kekayaan yang ada dalam diri. Jadi, Hakim ni setelah daripada Nabi tegur dia, dia kata apa? Hakim berkata, Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku tidak akan meminta dari sesiapa pun sesudahmu. Lepas Nabi kata gitu, dia bersumpah, Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutuskan kamu dengan benar, aku tidak akan minta pun harta daripada sesiapa. Sehinggalah dia wafat, dia mati. Kemudian Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar panggil Hakim untuk diberikan bahagiannya dari Baitul Mal. Hakim menolak. Juga ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu memanggil Hakim untuk diberikan kepadanya dari Baitul Mal, Hakim juga menolak. Dia tak nak terima pemberian orang. Setelah daripada Nabi tegur dia macam tu. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai kaum muslimin, aku bersaksi kepada kalian bahawa aku bermaksud memberikan bahagian Hakim kepadanya, tetapi dia menolak. Hakim tetap tahu tidak mau menerima pemberian dari sesiapa pun sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah dia mati. Sampailah dia mati. Ini orang panggil tegarnya dia. Kuatnya semangat dia dalam menjaga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi dah tegur dia, dia kata aku tak akan minta dah lepas daripada ni daripada siapa-siapa. Sehingga Abu Bakar nak bagi pun dia tak nak, Umar nak bagi pun dia tak nak, Khalifah nak bagi harta pun dia tak nak. Pasal apa? Hatinya sudah kaya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tapi sebelum ni takut kita cuti lama pula lah. Ada hadis yang mengimbangi dia. Larangan antara larangan meminta-minta dengan diberikan hadiah tanpa meminta. Okay? Ada orang pula tiba-tiba dia tak minta, orang nak bagi kat dia. Macam Hakim tadi sebenarnya kalau dia nak terima pun tak apa dah. Tapi oleh kerana dia dah bersumpah dengan Nabi dan dia pun rasa dia tak nak terima dah lepas daripada ni setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur, itu hak dia lah. Itu kemuliaan bagi dia. Tapi ada hadis dalam bab larangan meminta-minta ni dan makruhnya meminta kepada orang supaya kita tidak tersalah anggaplah. Ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada ataupun sebagaimana Umar radhiyallahu anhu, di mana rekahnya ada Nabi nak bagi sesuatu kepada Umar. Umar kata, bagilah kepada orang yang lebih fakir daripada aku. Umar kata. Rasulullah SAW tegur Umar. Rasulullah kata, wahai Umar, ambillah dia. Kalau dia datang daripada, kalau harta datang kepada kamu tanpa kamu minta, tanpa kamu nak, tanpa, maka ambillah dia. Kalau hati kamu memang nak sungguh, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu. Adapun yang tidak seperti itu atau yang tidak mendatangimu dan kamu berkeinginan kepadanya, jangan kamu ikut hawa nafsu. Jadi dalam hadis ni
hadis yang nanti kita akan sampai nanti, semua saya dahulukan takut kita tersalah faham, bahawa ada mesti kita imbang antara kita tak nak kepada harta dan harta yang datang kepada kita. Kalau harta tu datang tanpa meminta-minta, Nabi kata kepada Umar, ambillah dia. Ambillah dia. Tapi kalau kamu meminta-minta, itu ada larangan dalam agama. Kalau selepas daripada kita ambil, kita nak bagi kepada siapa-siapa, itu urusan kita, tak ada masalah dah lah. Wallahu ta'ala a'lam. Habislah kita dapat hadis ni. Berhenti pada hadis ke-614. Kita akan sambung pada hadis 615. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.